Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jatan Kuasa Surau, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, para alim ulama tempatan, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada petang ini diizinkannya kita sekali lagi untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya bagi menjalani kehidupan sebelum kita dipanggil oleh Allah SWT. Apa saja kita buat mesti dengan ilmu. Bila ada ilmu nak diamalkan. Yang ilmu banyak tapi tak amalkan, rugi. Jangan pula amal tak ada ilmu, rugi juga. Dia nak ada duit. Ada ilmu diamalkan, baru dia untung. Nah, orang yang ada ilmu tapi tak amalkan macam pokok tak berbuah. Apa guna? Pokok ada tapi buah tak ada. Pedoyan musangking pula tu 1000 pokok pun tak buah. Apa guna? Tembang aja guna, bakar aja. Zaman dulu ada je gunanya. Zaman dulu orang boleh buat kayu nyala. Dari mana ada orang salah ni? Terompak tak lalu buat yang banyak, 1000 pokok. Tembang bakar je guna. Mana ada orang pakai terompak nak pun. Kalau selipur lagi murah sekarang ni, lepas terompak. Nak berguna, terompak mahal lah. Jadi, nak diamalkan. Amalan tanpa ilmu juga ditolak. Jadi, nak kena ada dua-dua. Siapa amalkan satu ilmu, Allah akan beri dia ilmu-ilmu yang lain yang dia tak payah belajar. Allah bagi kepahaman. Nama ilmunya laduni. Kepahaman dari Allah saja. Ini janji Nabi ni. Man amila bima ilma warasahullahu ilma ma lam ya'lam, kata Nabi. Barang siapa mengamalkan satu ilmu, Allah akan wariskan baginya ilmu-ilmu yang lain yang dia tak tahu. Syarat diamalkan.
Tapi nak beramal kena ada ilmu. Nak semayang kena ada ilmu semayang. Nak puasa kena ada ilmu puasa. Nak kahwin kena ada ilmu perkahwinan. Nak berniaga kena ada ilmu perniagaan. Nak didik keluarga kena ada ilmu pendidikan. Ya? Tak ada ilmu tak usah. Semayang tak ada ilmu tak usah. Nah, penat je. Berapa ramai orang semayang tapi tiada semayang baginya melainkan penat dan lelah je kata Nabi. Berapa ramai orang puasa tiada puasa baginya melainkan lapar dan dahaga. Itu je. Jadi nak ada ilmu. Al-amalu bi ghairi ilmin mardud kata Nabi. Orang amal tanpa ilmu ditolak. Ilmu pula kena diamalkan. Jangan ada ilmu je. Bila kau tahu je tapi tak buat. Tahu je tapi tak buat juga. Tahu tapi buat juga maksiat. Nampak kamu tak tolong, tak tahu betul tentu orang tahu, jangan tak tolong. Saja, saja menjadi. Jadi kena amalkan. Kalau tidak ditolak ya. Dan syukur kita ni dekat benar nak sampai ke 1 bulan. Yang melatih kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bulan apa? Bulan Ramadan. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? 4 hari lagi. Tadi tu Imam ada doa dah. Ada doa tu Imam Andri. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita akan jumpa dalam 1 bulan di mana kita dilatih oleh Allah SWT menjadi orang-orang yang bertakwa. Kerana Ramadan ni Allah datangkan semua nak jadikan kita ni orang bertakwa. Ya kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kata Allah. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa di bulan Ramadan seperti mana diwajibkan ke atas mereka-mereka sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Memang tuan-tuan dan puan-puan, di bulan Ramadan kalau kita ikut betul-betul latihannya, di ujungnya nanti kita pasti akan menjadi orang bertakwa. Memang dia mampu untuk menjadikan kita ni orang bertakwa ya. Memang dia itu kemampuan dia. Cukup banyak latihan-latihan bulan Ramadan. Ya, di antara latihannya di bulan Ramadan, dibanyakkannya kita semayang. Ya ke dah. Ada satu semayang hanya ada di bulan Ramadan saja, lain tak ada. Kenapa? Tarawih sikit banyak tu. Semalam 20 rakaat, semalam 20 rakaat, semalam 20 rakaat. Sebulan berapa? 600 rakaat. Banyak tu. Banyak tu. Orang yang semayang, apa Allah janji? Allah yang janji ni. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang itu mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan munkar. Keji dan maksiat. Artinya orang semayang tak ada buat maksiat lagi dah. Orang semayang tak ada lagi ngambil nombor ekor. Orang semayang tak ada lagi mencuri. Orang semayang tak ada lagi menganiaya orang lain. Orang dah semayang tak ada hutang tak bayar. Kerana dia tercegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Tapi realiti dan kehidupan ada juga manusia. Semayang, nombor ekor ambil juga. Semayang, judi juga. Semayang, kena runcit tuang juga. Semayang, curi juga. Maknanya semayang tu ada yang tak kena. Cek balik. Kerana semayang ni ada rukun. Ada rukun qawli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Cek rukun-rukun semayang tu. Kadang-kadang tak betul. Bacaan tak betul. Atau gerak-geriknya membatalkan semayang, dia tak suruh. Ataupun hati yang tak ikhlas. Kena cek balik. Sebab itu kalau ada lah ustaz-ustaz ngajar buat semayang, jangan curi saja bibiar. Allah ustaz tu tak ada lain nak ngajar, mayang tu. Ready yang tak betul semayang. Orang dah jenuh mayang, dia ngajar semayang lagi je ni. Maaf kan. Ready yang tak betul. Jadi cek balik bacaan macam mana. Dan semayang tu ada rukun qawli. Rukun qawli ada berapa? 5. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca Al-Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Kemudian rukun fi'li ada 2. Pertama berdiri betul. Kedua rukuk. Ketiga i'tidal. Keempat sujud. 5 sujud.
Keenam, duduk tahiyat akhir. Yang ketujuh, tertib. Ya, setuju rukun fi'li. Kadang-kadang kita batal semayangnya. Rukun fi'li tak jaga. Gerak, 3 gerak betul-betul apa hukumnya tuan-tuan dan puan-puan? 3 gerak betul-betul apa hukumnya? Batal. Banyak yang batal ketika rukuk, ketika iktidal, dia banyak batal ya. Bila rukuk tu ada pula ngenjut pula ke atas balik. Ngenjut balik ke atas. Flat kata tu, turun tu dah 2 gerak, 1 2 ngut balik, dah 3 gerak betul-betul. Batal tu. Ada setengah tu menaruh diri. Bila baca je, ngiling-ngiling kepala. Tak baca dah. Bila baca bismillah, nah dia diam tu lah. Bismillahirrahmanirrahim, itu diam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila gerak, bila 3 gerak betul-betul batal semayangnya. Iktidal, berapa ramai orang batal? Yang banyak. Bergoyang-goyang tangan tu. Dia dah habis dah belajar gadung taklim ni. Berapa ramai? Jadi cek balik semayang. Kemudian di bulan Ramadan juga selain bersemayang, dilatih kita banyak zikir. Banyak ada zikir. Macam mana? Banyak ada zikir tu. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis. Betul? Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Apa nak kita sambung ramai-ramai apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak zikir. Nah, selawat banyak. Tengok tu, itu banyak selawat tu. Ada yang 3 kali, ada yang sekali. Ada yang panjang, ada yang pendek. Bila kita banyak zikir, Allah akan tenangkan jiwa-jiwa kita. Ini janji Allah tau. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahui olehmu bahawa dengan banyak menyebut nama Allah, jiwa-jiwa kamu akan menjadi tenang. Itu ciri takwa lah tu. Memang dia boleh melatih kita menjadi orang takwa. Kemudian nak mendekkan cerita. Kalau nak ceritakan, tak ada cerita lain, cerita puasa aja. Kan babi. 2 jam insyaAllah boleh. Last sekali. Di bulan Ramadan ada satu malam, tak ada di bulan-bulan lain. Malam apa? Kenapa? Lailatul Qadar. Jangan sebut malam Lailatul Qadar, tak betul. Nak sebut Lailatul Qadar, jangan sebut malam. Nak sebut malam, malam Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar, artinya banyak malam Qadar tu. Malam-malam Qadar. Sedangkan Lailatul Qadar ada berapa malam? Malam je. Jadi sebut malam Qadar ataupun Lailatul Qadar. Kalau bertembur dengan kita Lailatul Qadar tu dapat pahala berapa banyak pahalanya? 83 tahun punya pahala. Apa tanda kan? Kerana Allah janjikan Lailatul Qadar tu 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Tidak tahu ngira mana kira cikgu-cikgu tak tahu ngira. 1000 bahagi 12 nak kira tahun. Berapa? 83.3333333333 tak habis. Tak usah 80-an tu. 83 tahun cukup tu. Dia banyak kepala ni. Jadi itu Lailatul Qadar. Kalau bertembung Lailatul Qadar dapat pahala berapa? 83 tahun ni. Kalau 10 tahun? Tahun ini 83 tahun. Lagi 10 tahun dapat 83. Setiap malam. Setiap kali, setiap tahun dapat 83 tahun, 83 tahun. Kalau 10 tahun berapa? 830 tahun punya pahala. Umur kita mana ada 800 tahun? Itu Lailatul Qadar ya. Hebat kan? Pemurahnya Allah tu. Allah hendakkan kita tu masuk syurga. Allah tak hendak azab kita di neraka. Lepas tu dia datangnya Lailatul Qadar. Dapat pahala 830 tahun punya pahala. Kalau 10 tahun. Kalau lebih? Macam saya ni. Kalau dapat lah, kalau bertembung Lailatul Qadar berapa? Berapa kali dah? Berapa kali puasa dah saya ni?
Sekarang ni umur 82. Tolak 15 tahun. Urara tu. Ha? Tolak 15 tahun berapa? 82 tolak 15 berapa? Ya Allah. Ada ngaji matematik aku tu. Ni bercakap cikgu matematik tau. Ha. 18 tolak 15 berapa? 82 tolak 15 berapa? 67 tahun. 67 kali dapat Lailatul Qadar kalau dapat. Tapi malam ni tak dapat. Itu yang jadi tu. Padahal 67 kali dilatih Allah supaya menjadi orang takwa. Dilatih Allah supaya imannya kuat. Dilatih Allah supaya banyak zikir, tenang jiwanya dan sebagainya. Tapi tak juga bertakwa. Kerana adalah silapnya, ada yang tak kenanya, ada yang tak betul ya. Alright, itu tentang puasa. Jadi mudah-mudahan tahun ini kita sungguh-sungguh anggap puasa yang kita akan lalui ini puasa yang terakhir untuk kita. Lepas ini tak ada lagi puasa untuk bagi kita ya. Bila kita tahu benda ni terakhir, apa buat? Buat betul-betul ya ke? Cincang-cincang je. Tentulah buat betul-betul ya. Alright, sampai di kitab, buka kitab untuk petang ni. Tajuk kita petang ni, mengukuhkan keyakinan manusia kepada beragama. Betul? Kita nak sebut muka surat. Muka surat kita lain, saya lain. Contohnya kitab lain. Ambil tajuk aja. Mengukuhkan keyakinan manusia kepada beragama. Kita nak beragama. Manusia ni memang fitrahnya dia nak agama. Ya, jarang kita jumpa manusia yang tak ada agama. Kecuali orang komunis, orang sosialis, itu ada. Orang free thinker, orang ateis, itu adalah. Tapi biasanya manusia itu tidak agama. Dia yakin mesti ada satu kuasa yang menjadikan alam ini. Mesti ada satu kuasa yang mentadbir alam ini. Mesti ada satu kuasa yang berkuasa atas segala-galanya. Mesti nak agama belaka. Ya, manusia yang apa? Yang sempurna otaknya. Ya, fitrah itu kejadian asal manusia. Kedudukan semula jadi yang manusia, itu namanya fitrah. Fitrah manusia yang hidup perlu beragama. Manusia semua itu. Itu sebab dalam dunia ni banyak agama. Banyak agama dunia ni. Ada Islam, ada Christianity, ada Hinduism, ada Buddhism, ya, ada free thinker, ada Bahaiism, ada paganism dan sebagainya. Dia perlukan agama. Akidah artinya kepercayaan. Akidah menjadi asas utama untuk mengukuhkan keyakinan manusia kepada agama. Supaya kuat pegangannya untuk beragama. Islam selaku agama yang sesuai dengan fitrah. Agama Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan keinginan manusia. Ya, semua orang nak kaya. Siapa tak nak kaya angkat tangan? Islam melarang kita jadi kaya. Malahan Islam menggalakkan kita supaya banyak harta ya. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Ada tak ayat tu? Apabila kamu telah mendirikan sembahyang maka bertaburanlah kamu di atas muka bumi ini. Tuntut rezeki dari Allah. Tapi ingat bila nuntut apa? Wazkurullaha katsira. Hendaklah kamu ingatkan Allah dengan ingatan yang banyak-banyak. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang beruntung. Jadi Islam tak melarang dapat harta. Carilah, tak apa, tuntut. Kerana nak berzakat kena ada harta, ya ke tak? Kalau tak ada harta pun nak zakat. Nak berkeluarga kena ada harta, kena bagi isteri dan anak makan minum dan sebagainya, kena ada harta. Nak apa? Nak pergi haji kena ada harta. Kalau dia 2 kupang pun tak ada, nak pergi haji ke mana? Nak pergi umrah nak ada harta. Nak bersedekah kena ada harta. Maksud itu guna harta ya. Dan Islam tak melarang kita mendapatkan harta. Bukan macam setengah agama tu. Macam Buddha tu. Dia galakkan dia jadi papa kerana Buddha. Sami-sami itu. Sami Buddha orang tengok. Kasut pun tak ada baginya. Kaki ayam je. Pergi dari kedai ke kedai, dari rumah ke rumah.
Mau apa? Mau piring atau pinggan? Minta sedekah. Nak minta beras. Nak minta nasi dan sebagainya. Karena dia mengatakan apa? Dunia ni tak payah ada harta. Dia nak jadi apa kerana. Itu sami-sami Buddha. Sami-sami Hindu pula. Sami-sami Hindu pula dilarang untuk kahwin. Buddha pun gitu juga larang untuk kahwin. Sami-sami tak boleh kahwin. Islam melarang kahwin kan? Payah. Malahan menggalakkan kahwin. Ya dah. Islam menggalakkan kita nak kahwin. Berapa? 4. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah kamu mana-mana perempuan yang kamu suka, 2, 3 atau 4. Tapi kalau kamu sekiranya kamu tak boleh berlaku adil, cukuplah 1 bagi kamu, ya. Jadi Islam menggalakkan kita kahwin. Sami tak boleh kahwin. Itu sebab berlaku penyelewengan. Sami-sami banyak yang merogol ke wanita. Banyak yang ada menyimpan perempuan simpanan dan sebagainya. Kenapa? Kerana dia tak boleh kahwin. Agama dia melarang dia kahwin. Tapi fitrah manusia, lelaki sukakan perempuan, perempuan memang sukakan lelaki. Pandai lari. Jadi Islam tak ada yang melarang daripada fitrah. Memang Islam tu sesuai dengan fitrah manusia. Tapi perlu dipandu dengan akidah. Dan ada fitrah tu kena ikut. Kahwin tapi kena ikut Islam, ikut cara Islam. Kalau tak ikut cara Islam tak terima di Tuhan. Allah khabar dalam Quran, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Tak terima dari Tuhan. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Tak ikut Islam rugi. Jadi bukan salah mencari harta tapi ikut Islam. Jangan amalkan riba. Jangan rasuah. Jangan merompak. Jangan scam. Jangan mencuri. Jangan nipu. Tapi harta tak apa, tapi cara yang dibenarkan oleh Islam. Dan Islam mudah datangkan hukum. 5 hukum dalam Islam. Allah datangkan hukum wajib, hukum haram, hukum sunat, hukum makruh dan hukum harus. Kelima-lima hukum ni meliputi segenap aspek kehidupan. Ada aja. Jadi Islam tak ada melarang kita. Dia sesuai dengan fitrah manusia. Mesti dipandu oleh akidah agar mereka benar-benar menjadi seorang insan yang kamil. Kamil itu apa? Kamilah. Wanita kamilah, kalau lelaki kamil. Apa itu kamil? Sempurna. Yang berasalkan akidah, kerana dengan akidah lah seorang manusia tadi menjadi orang yang beriman dan Islam. Akidah lah menentukan seorang itu beriman dan Islam, ya. Sebab soalan yang pertama dalam kubur esok ialah bab akidah. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Kalau yang itu tak lulus, kira habis masuk neraka terus lah, yang jadi kafir tu. Baik, seorang yang beriman dan Islam yang tidak berasaskan keimanan dan keislaman, mereka dengan akidah, dia tak ada pegang akidah betul-betul. Kadang percaya, kadang tidak, kadang terima, kadang tolak. Akidah tak betul. Tak ada berasaskan itu. Keyakinan tak ada. Ada syak, ada zuan, ada waham. Keyakinan mereka kepada agamanya tidak kukuh. Itu iman tu boleh bertambah, boleh berkurangan. Boleh tak? Iman boleh jatuh tak? Boleh. Boleh gugur tak? Boleh. Boleh rosak tak? Boleh. Kerana kalau dia tak belajar, kalau tak jaga betul-betul, imannya boleh rosak. Bila rosak, kita tak beriman. Bila tak beriman apa? Kafir. Orang kafir ke mana perginya? Orang kafir ke mana perginya? Neraka berapa lama? Kalau dah kafir, berapa lama neraka? Kekal abadi selama-lamanya. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka yang kufur, artinya ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Forever and ever and ever and ever.
surah Al-Baqarah ayat 39. Jadi jangan. Itu nak beragama ya. Itu asal tu, akidah tu. Kerana tidak ada mesti dengan akidah keyakinan mereka kepada agamanya tidak kokoh, kerana tidak ada panduan dan asas yang boleh mengukuhkan mereka kepada beragama, di mana keimanan dan keislaman mereka itu dengan mudahnya boleh diselewengkan oleh mereka yang yang memang sentiasa mencari jalan untuk merosakkan akidah orang yang beriman. Iblis memang kerjanya apa? Wajahnya nak merosakkan kita, nak merosakkan iman kita. Lebih-lebih dah dekat nak mati. Iblis datang dah. Dekat nak mati tu. Iblis datang. Menyerupai orang yang kita hormati. Menyerupai orang yang kita sayang. Menyerupai orang yang kita sanjung. Dia datang kepada Ustaz Ibrahim. Iblis tu kepada Ustaz Ibrahim datang kepada kita. Ini Ustaz Ibrahim datang ni. Ustaz Ibrahim dah mati dah. Yang datang kerja ni. Ya? Dia ngapa dah? Aku tahu lah aku dah mati, kata Ustaz Ibrahim. Aku dah mati, aku tahu. Sebenarnya agama yang sebenarnya bukan Islam. Agama yang sebenarnya ialah Kristian. Iya ke? Aku tahu lah aku dah mati, aku tahu lah. Kalau kita tak ada kuat pegangan agama kita macam? Kalau tak ada kuat akidah kita macam mana? Tertipu lah kita. Iya ke? Dia kalau begitu aku tak nak Islam. Terus jadi kafir. Seronoklah Iblis. Padahal bukan Ustaz Ibrahim datang tu. Dia datang apa? Iblis menyerupai Ustaz Ibrahim. Jaga baik. Jadi mudahnya diselewengkan oleh mereka-mereka yang memang sentiasa mencari jalan untuk merosakkan akidah orang beriman dan orang Islam. Oleh yang demikian adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Wajib atas tiap-tiap individu. Kita wajib, isteri kita wajib, anak-anak kita wajib, cucu-cucu kita wajib. Mesti buat. Bagi setiap orang yang mukallaf. Orang mukallaf itu artinya apa? Orang yang wajib menjalankan perintah Allah. Wajib meninggalkan larangan Allah. Itu namanya mukallaf. Tandanya ada 4. Yang pertama, aqil. Akalnya sempurna, boleh fikir dengan baik. Tidak terlalu bodoh dan tidak pula gila. Itu aqil. Yang kedua, balik. Apa tu balik? Balik kampung. Apa tu balik? Balik sampai umurnya. Lelaki atau perempuan sampai umur 15 tahun hijrah balik betul. Kalau dah datang tanda-tandanya dah 9 tahun ada datang tanda-tandanya, itu tak ada balik. Itu dikira balik dah tu. Walaupun belum umur 15 tahun. Ya. Lelaki sebelum umur 15 tahun tapi lebih dari 9 tahun, dia mimpi bersubuh dan keluar mani. Balik betul. Katakanlah umurnya 12. Sudah mimpi bersubuh dan keluar mani. Itu kalau lelaki ya. Balik betul. Wajib sembahyang. Wajib zakat, wajib pergi haji kalau mampu ya. Kalau wanita, 2 tandanya. Yang pertama mimpi bersetubuh dan keluar mani, yang kedua datang haid. Mana salah satu? Walaupun umurnya belum 15 tahun. Kita balik tu, yang kedua ya. Yang ketiga, sempurna hawas. Sempurna hawas itu panca indera yang sempurna. Dalam Islam panca indera yang dipakai hanya 2 aja. Iaitu pendengaran dan penglihatan. Nampak dan dengar. Kalau ada salah satu kena sempurna tu. Kalau ada salah satu kena cukup tu ya. Salah satu cukup. Dia matanya buta tapi telinganya dengar. Wajib sembahyang dah? Wajib nonton orang dah? Wajib zakat dah? Wajib zakat. Atau telinganya pekak, matanya celik. Wajib dah? Wajib dah. Salah satu ada wajib tu ya. Yang tak wajib kalau dua-dua tak ada. Ya itu bukan mukallaf. Dua-dua tak ada. Telinganya pekak, matanya buta. Itu dia bukan mukallaf. Itu pun mesti setelah dia memayyiz. Kalau sebelum memayyiz, baru dia bukan mukallaf. Kalau dah memayyiz, dia mukallaf namanya. Walaupun dah buta, walaupun dah pekak, masih mukallaf lagi. Ya, itu mukallaf ya. Wajib atas setiap orang mukallaf lelaki dan perempuan mempelajari ilmu akidah. Iaitu kalau ada ilmu yang pertama nak diajar ialah akidah. Kita ni apa namanya? Apa nama kita yang kita baca ni? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi fardu ain tu.
wajib atas setiap orang mempelajari dia. Jangan tuang. Kecuali ada orang lain ngajar benda yang sama, itu tak apa. Kalau ada orang lain ngajar benda itu juga, tak apa. Dia bukan wajib belajar pada Ibrahim. Dia yang wajib belajar. Orang tak wajib. Kalau ada ustaz lain ngajar ini juga, boleh tak belajar pada orang lain? Boleh. Kalau tak ada, kalau yang ngajar wajib Ibrahim seorang je, wajib. Jangan tuang. Bila tuang berdosa tau. Jadi ilmu akidah ya. Dipanggil aqaidul iman. Aqaidul iman tu artinya apa? Simpulan iman. Iman yang sudah tersimpul. Tengah tersimpul, tepi tersimpul, pangkai tersimpul, ujung tersimpul. Simpulan iman. Atau ilmu tauhid untuk menjaga dan mengelakkan diri mereka dari intiqad-intiqad yang batil. Kepercayaan yang batil. Agama yang batil. Seperti Hinduism, Buddhism, Christianity, Judaism dan sebagainya. Ada yang boleh merosakkan akidah. Mengenai mempelajari ilmu akidah atau ilmu tauhid secara mendalam. Yang dalam betul. Dia tahu apa cabang-cabang pun tahu. Itu bukan fardu ain. Itu fardu kifayah. Dan luas. Lagi lebih daripada keperluan fardu ain. Hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Tuan-tuan, fardu ain setiap orang. Fardu kifayah, bila ada orang yang tahu, yang lain tidak berdosa. Itu fardu kifayah. Seperti yang cabang-cabang, yang sulit-sulit tu tentang akidah. Dia bukan fardu ain, dia fardu kifayah. Kalau ada lah dalam kampung ni satu orang yang betul-betul pekarnya, yang lain tak berdosa. Tapi kalau tak ada, fardu ain. Semua orang belajar, kena belajar ya. Sifat 20 kena belajar. Kena hafal. Siapa belum hafal lagi, hari Senin esok daftar nama di tadika Islam. Kerana cucu kita yang di tadika Islam hafal dah. Toknya tak hafal. Pakciknya tak hafal. Opahnya tak hafal. Pergi daftar nama tadika Islam ya. Dia membeli nyanyi tu. Allahu wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama basar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an Allahu basiran mutakalliman Allahu wujud. Apa? Toknya tak hafal lagi. Pergi daftar nama tadika. Senayan itu ya. Pasal dia tak hafal. Begitu juga. Fardu ain dia kerana hukumnya fardu ain. Fardu ain itu wajib tau. Jadi jangan ilmu yang pertama tu, soalan yang pertama pada mati tu yang ditanya malaikat apa? Tentang akidah lah. Siapa Tuhan kamu? Tak kenal Tuhan pun tak jawab. Siapa Nabi kamu? Tak pernah ikut Nabi. Tak kenal pun. Tak tahu pun siapa Nabi. Apa yang jawab? Apa agama kamu? Tak pernah ikut Islam. Jangan jawab. Dan sebagainya. Itu namanya fardu ain. Sebab kena belajar. Dari itu yang luas ya. Luas. Lebih dari keperluan fardu ain, hukumnya adalah fardu kifayah. Bukan fardu ain. Iaitu apabila sudah ada antara orang-orang Islam di tempat mereka yang mengetahui masalah-masalah akidah atau tauhid yang lebih mendalam dan lebih luas. Gugurlah fardu belajar ilmu akidah itu. Dan tak wajib belajar lagi dah. Gugurlah fardu belajar ilmu akidah dan tauhid secara mendalam. Dan luas tadi ke atas orang-orang Islam yang lain. Bila ada satu dalam kampung ni ada ulama betul-betul yang betul faham, yang lain tak wajib lagi dah ya. Tak berdosa lagi. Tapi kalau tak ada, semua berdosa ya. Itu fardu kifayah ya. Kalau seorang tak ada, semua berdosa. Baik. Sehubungan dengan ini perlu dinyatakan bahawa maudhu' artinya topik atau tajuk. Maudhu' tajuk asas, topik asasnya dalam Quran ialah
Maudhu' ilmu akidah. Quran pun semua. Di hujung-hujung Quran itu semua akidah lah kan? Ada tak? Wallahu alimun basir. Allah itu maha mengetahui dan maha melihat. Ada tak dalam Quran itu? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah tu di atas setiap sesuatu itu tak berkuasa. Allahu sami'un basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ada tak? Dia mesti akidah belaka tu. Itu dalam Quran ya. Itu asasnya. Ya. Maudhu' atau asas dalam Quran itu ialah maudhu' akidah, iaitu aqaidul iman, simpulan iman atau ilmu tauhid. Ia dapat dibuktikan bahawa setiap lembar tu muka surat tentang kitab, setiap lembaran kitab itu lembarnya. Al-Quran terdapat serunya. Seruan Allah mengajak manusia beriman kepada Allah. Berimanlah kamu kepada Allah ya. Semua rasul-rasul itu menyeru sama aja. An-ni'budullah wajtanibut taghut. Itu semua rasul. Nabi Adam pun itu seruannya, Nabi Nuh pun itu seruannya, Nabi Ibrahim pun itu seruannya, Nabi Isa pun itu seruannya, Nabi Musa pun itu seruannya, Nabi Yakub pun itu seruannya, Nabi Sulaiman pun itu seruannya. Apa seruannya? An-ni'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah kamu akan Allah dan jauhilah kamu daripada taghut. Taghut jauhkan, jangan dekat. Apa itu taghut? Perkara-perkara yang menyesatkan. Itu taghut itu ya. Selain daripada Allah semua taghut. Jauh daripada taghut. Semua. Ya, rasul-rasul itu suruhannya. Nah. Ini dapat dibuktikan bahawa setiap lembar dalam kitab Allah, dalam kitab Quran itu terdapat seruan mengajak manusia beriman kepada Allah. Atau malaikatnya, atau kitab-kitabnya, atau rasul-rasulnya, atau apa? Hari akhirat, atau takdir baik atau jahat. Itu sebab kita belajar rukun iman ada 6. Ada yang tak hafal lagi rukun iman yang 6 tu. Yang pertama, percayakan Allah. Yang kedua, percayakan Rasul. Ketiga, percayakan malaikat. Keempat, percayakan kitab-kitab. Kelima, percayakan hari kiamat. Yang keenam, percayakan qadar dan qada. Kena hafal ni, darjah 2 ngaji tu. Ini kita kan darjah 2 lagi. Kena ngaji rukun iman yang 6 tu. Kena hafal tu. Dan kena faham apa makna pun. Percayakan Allah, Allah tu macam mana, sifat-sifatnya macam mana. Percayakan malaikat, sifat-sifat yang macam mana. Percayakan Rasul, macam mana yang wajib, macam mana yang mustahil Rasul. Kena tahu belakang tu ya. Bukan cakap hafal begitu je. Jadi percayakan qadar dan qada. Iaitu apa? Hari akhirat atau takdir baik atau jahat. Kita ni mujur takdir kita baik. Allah jadi kita ni kita. Ndak ngaji petang ni. Ndak semayang asar tadi. Boleh dah Allah jadikan kita ni lain dari kita? Boleh dah? Macam saya ni. Boleh dah Allah jadikan saya ni lain daripada saya? Boleh benar. Allah boleh jadikan saya ni penyanyi pop. Kalau saya penyanyi pop, macam mana nyanyi kan? Macam mana saya, apa saya buat? Tadi ngajar apa ni? Apa ngajar? Nyanyi pop lah. Dalam hatiku hanya ada kamu. Atau penyanyi karaoke. Boleh tak saya jadi penyanyi karaoke? Boleh. That's the way I like it. Atau nyanyi Hindustan. Nyanyi Hindustan boleh tak? Boleh. Ya hujang geli kahit. Ujur Allah jadikan saya ni ustaz. Boleh ngajar. Boleh tak? Ngajar je dia. Ngajar nyanyi Hindustan. Atau lagi teruk, Allah boleh jadikan saya ni pengedar dadah. Boleh tak? Boleh tak Allah jadikan saya ni perompak? Boleh tak Allah jadikan saya ni penyamun? Boleh belaka ya? Tuan-tuan tengok muka saya ni. Ada tak muka Tok Pawang? Tengok. Ada tak? Era-era Tok Pawang? Ada ke tak ada? Ada tau. Banyak orang bagi ayah pada saya. Suruh jampikan. Berkata-kata dah ayah. Bila anak nak perasa, dia bawa ayah. Bawa kota. Tolonglah kata. Anak saya nak perasa, terus jampikan kata. Bagi penerang hati dan sebagainya.
Saya pun jangan kecewakan mereka, saya jampi juga lah. Bukan jampi pun, doa je. Doa lah. Yang dah berjaya tu datang balik jumpa saya. Alhamdulillah, berjaya anak saya ni, katanya. Bagi RM5, nyomen dah. Ada muka tok bawang ni tau. Ada masa isteri saya ada tu, tengah muda marilah, dia nak salin, saya bawa ke hospital. Dia amat ramai orang bagi ayur, bawa ayur pada saya. Suruh baca kan apa? Jampi kan? Jampi apa? Bagi senam beranak sama kan? Selusuh. Dia amat banyak. Dalam hati saya bingung betul komen ni. Kalau saya boleh buat jampi kan boleh senang beranak isteri saya, takkan saya bawa hospital? Takkan saya bawa hospital? Saya jampi nak beranak. Jampi beranak semua. Tapi saya jampi kan juga lah. Bukan jampi pun, doa je. Kalau tak, saya ni tok bawang besar tau. Memang ada muka tok bawang. Orang yakin saya ni boleh menyampi. Padahal saya bukan tahu menyampi pun. Begitulah. Allah jadikan saya ni saya. Kalau saya tok bawang macam, tak ada ngajar macam ni, apa buat? Di rumah lah. Di rumah je. Tuan-tuan datang ke rumah saya. Tolonglah tok bawang. Bini saya lari ni. Saya pun jampi lah. Tapi nama bini kamu kata, nama bini saya Timah kata. Saya pun jampi. Wahai Timah, aku tahu asal usul kamu. Kamu asal daripada ayah yang hina. Kamu lupakan pakaian kamu, baru kamu lupakan daku. Kamu lupakan makanan kamu, baru kamu lupakan daku. Kamu lupakan ibu bapa kamu, baru kamu lupakan daku. Berkat doa la ilaha illallah. Esoknya nonong Timah datang tau. Dia pun jumpa balik. Dia datang balik Ustaz kata. Bukan Ustaz untuk bawang kan. Dia datang balik Tomo ni. Ada yang nak belajar jampi tu. Ada yang nak belajar jampi yang dari. Berhenti kan. Bukan betul pun saya lombok tu. Bukan jampi betul. Rekit-rekit je. Itu dia. Jadi Allah dah jadikan kita ni kita. Alhamdulillah. Allah dah jadi Pak Yan untuk imam. Alhamdulillah. Allah dah jadikan teriman ni. Teriman. Alhamdulillah. Ya. Tak ada jadi yang lain. Allah dah jadi cekanik. Alhamdulillah. Ya. Redha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Baik. Sambung sikit lagi ya. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah selama 13 tahun. Mulanya ayat Quran turun 13 tahun. Lepas itu baru Rasul berhijrah. Ya, iaitu dipanggil ayat Makkiyah. Ayatnya ayat-ayat Makkiyah, bukan maki itu maki orang. Ayat itu turun di Mekah. Ayat Makkiyah ya. Bolehlah dikatakan hampir seluruhnya membahaskan masalah-masalah di sekitar akidah dan tauhid, dan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan membahaskan masalah-masalah di sekitar akidah dan tauhid, dan juga masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Itu sebab ayat Makkiyah itu biasanya digunakan apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu yang menjadikan kamu tu. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Dan juga mereka yang dahulu daripada kamu tu, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang takwa. Semua ya ayuhan nas, ya nas. Itu di Mekah. Tapi bila dah ke Madinah, baru turun ayat hukum. Baru dia ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Kan di Madinah tu orang dah ramai Islam. Di Mekah tak ramai. Sampai 200 orang. Itu. Tak boleh nak jalan ke dakwah. Tak ada orang menerima. Kerana penguasa Mekah ketika itu menentang. Di antaranya Abu Jahal, Abu Lahab menentang dakwah yang disalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana menentang, Allah perintahkan Nabi itu supaya berhijrah ke Madinah. Itu masa itu ya ayyuhan nas, wahai manusia. Karena mereka belum beriman. Tapi sudah di Mekah, sudah ramai orang beriman. Menang dulu tu, perang Uhud menang, perang Badar menang.
Perang Tabuk menang, perang Khandaq menang mereka. Udah ramai orang Islam. Bila dah ramai orang menang, baru ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Itu ayat Madinah tu. Ya ayyuhallazina amanu tu ayat Madinah. Kalau ya ayyuhan nas, ayat Makkiyah ya. Mana kedua ni? Tang mana kedua dah hilang. Dah. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah selama 13 tahun, iaitu ayat Makkiyah, bolehlah dikatakan hampir seluruhnya membahaskan masalah-masalah sekitar akidah dan tauhid, dan juga masalah-masalah yang berkaitan dengannya berdasarkan fakta-fakta. Apa tu fakta? Benda yang betul, itu fakta ya. Fact cakap mutinya. Fakta cakap Melayunya. Berdasarkan fakta-fakta inilah ilmu akidah atau ilmu tauhid menjadi suatu ilmu yang mengukuhkan keyakinan manusia beragama, dan juga suatu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang yang mukallaf. Apa mukallaf tadi? Yang wajib menjalankan hukum Allah. Itu namanya mukallaf ya. Supaya syahadah mereka betul, Islamnya betul, imannya sah, dan amalannya diterima Allah. Semua tu baik, baguslah gitu. Islamnya betul, syahadahnya betul, imannya betul, Islamnya betul, dan diterima Tuhan. Kerana dengan mengetahui dan memahami ilmu tersebut, mereka dapat mengajak manusia kepada Allah. Kita nak menyeru manusia dekat kamu dengan Allah, jangan jauh kepada Allah. Kerana dengan mengetahui dan memahami ilmu tersebut, mereka dapat mengajak manusia kepada Allah dengan hikmah, kebijaksanaan ya, dengan bijaksananya, dan nasihat pengajaran yang baik, di mana ilmu akidah dan tauhid itu didapati dalil tu bukti ya, dalil. Didapati dalil dan hujah untuk menetapkan dan meyakinkan akidah seseorang itu dan mengajak mereka beriman. Itu hendaklah orang ni mengajak manusia beriman kepada Allah. Allah kabul Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Apa artinya? Hendaklah ada di kalangan kamu satu kumpulan yang menjadi contoh kepada orang ramai. Mereka menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ajak orang baik, mari kita sembahyang, mari kita bergotong royong, mari kita puasa, mari kita berjemaah, mari kita jadikan sembahyang subuh tu macam sembahyang Jumaat. Menyeru kebaikan. Dan mencegah kemungkaran. Bila ada benda maksiat, jangan kerjasama dengan dia. Cegah dia. Artinya cari jalan supaya gagal benda maksiat tu. Orang nak mengadakan konsert, umpamanya konsert rock malam ni, malam perdana mempersembahkan konsert rock ni. Nak apa? Dijemput dengan apa? Raja rock. Siapa raja rock sekarang ni saya tak tahu. Man Kidal agak saya tak tahu dan aman saya tidak ya. Kita kena cegah. Yang larang, kita kena larang. Jangan bagi dia. Kerana Allah pesan betul. Apa kata Allah? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong bantulah kamu ke arah kebaikan dan juga ke arah takwa, ketakwaan, tapi jangan kamu bertolong bantu ke arah ke arah maksiatan dan juga ke arah dosa dan berpermusuh-musuhan. Kalau dia membawa kepada dosa, jangan kita bertolong bantu dengan dia. Dengan mulia benar nampak posternya. Nampak poster tu, malam ni ada konsert rock mempersembahkan siapa akannya? Michael Jackson umpamanya, contoh aja.
Jangan kerja benar. Nampai posanya. Pakai kebiar putih pula tu. Ya, nampai komposer. Jangan. Berdosa. Dan sebagainya. Ya. Kena kalau yang baik-baik tu bertolong bantu. Bekerja sama. Mari kita semayang, sama-sama tak apa. Mari kita berdakwah, sama-sama tak apa. Mari kita gotong royong, sama-sama tak apa. Ya. Mari kita mengaji. Ajak. Setiap hari bila ada majlis mengaji, ajak mereka datang. Marilah datang. Malam petang ni ada mengaji, malam ni ada mengaji. Ya, ajak. Ya. Ini tak pernah ajak. Sebab dia tak datang. Orang yang tak pernah datang di keliling kampung ni apa salah dia ajak? Marilah kita ngaji akidah ni penting yang dikanjur ni kata. Ini dah. Dia seorang aja. Esok ditanya Tuhan sudah kamu ajak ke belum? Jiran kamu dah ajak ke belum? Adik-beradik kamu dah ajak ke belum? Keluarga kamu dah ajak ke belum? Anak-anak kamu dah diajak ke belum? Apa dia jawab? Kalau tak pernah ajak. Tapi kalau dia ajak tak datang juga, coba barulah dia jawab. Itu dah ajak, sudah kau ajak tapi dia tak siap nak datang. Mana buatnya? Takkan aku nak petikam pula dengan pisau. Takkan aku boleh paksa dia. Dia tak apa. Ini tak pernah ajak. Jadi kena ajak ya. Okey apa? Jadi apa? Baca baliklah. Berdasarkan fakta-fakta inilah akidah, ilmu akidah atau ilmu tauhid menjadi sebuah ilmu yang mengukuhkan keyakinan manusia beragama. Dan juga suatu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang yang mukallaf supaya syahadah mereka betul. Terima syahadah tu sebagai orang Islam. Islamnya betul, imannya sah, dan amalannya diterima Allah. Kerana dengan mengetahui dan memahami ilmu tersebut, mereka dapat mengajak manusia kepada agama Allah dengan hikmah. Dengan semua tu bijaksana. Menarik perhatian, orang pun nak ikut cakap dia. Kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik di mana ilmu akidah dan tauhid ada itu didapati dalil-dalil tu dia, bukti-bukti dan hujah untuk menetapkan dan meyakinkan akidah seseorang itu dan mengajak mereka beriman. Hendaklah di kita ni mengajak orang beriman, ngajak orang ngaji, ngajak orang baca Quran, ngajak orang tarawih dan sebagainya. Baik, habis. Kemudian perbincangan dan kesimpulan. Ya. Tengok, baca sebentar lalu cakap terang dah ya. Apa kesimpulannya? Ya, apa dia? Kepentingan akidah dalam Islam ialah yang pertama, amalan-amalan seorang tidak diterima oleh Allah kecuali amalan-amalan orang yang beriman dan berasaskan akidah. Yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang tidak beriman dan tidak mengharap pahala dari Allah dan tidak takut siksa Allah dan beramal bukan untuk keredaan Allah, tidak berhak diterima pahala dari Allah. Tidak berhak menerima pahala dari Allah Ta'ala. Ya? Tidak berhak menerima pahala dari Allah Ta'ala. Dia bukan kerana Allah. Kerana saja-saja aja. Ada dalam Islam mana ada saja-saja ya. Bukan untuk mendapat keredaan Allah. Bukan kerana nakkan surga. Dia tak takut dengan Allah Ta'ala. Lantaklah kata aku sampai masuk neraka. Itu dia tak terima imannya. Ya? Yang kedua. Yang ketiga. Orang-orang yang tidak beriman yang mengerjakan apa jua amalan baik di dunia. Pada hari kiamat kelak tidak dapat memberi sebarang pertolongan kepadanya kerana kekufurannya di dunia dulu. Ya? Dia kafir tapi buat baik. Dia kafir tapi pemurah. Tak dapat apa-apa pahala. Ya? Dia tak beriman tapi tolong orang je. Dia tak beriman tapi baik benar. Tak dapat pahala apa-apa. Dia nak beriman dulu. Nombor satu beriman dulu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Akidah sebuah perkara yang terpenting juga dalam hidup dan kehidupan dunia. Mereka yang jahil dalam akidah seperti orang buta tidak kenal. Tidak kenal bentuk dari diri sendiri. Orang buta. Dia diri sendiri pun tak tahu. Dia gemuk ke kurus. Dia buta. Lebih-lebih dia tak kenal Tuhan. Dia tak kenal Allah. Dia tak tahu Allah tu maha melihat. Dia tak tahu Allah tu maha mendengar. Dia tak tahu Allah tu maha mengetahui. Dan dia tak tahu Allah tu maha berkuasa. Jadi tak kenal Allah. Jangan nak beriman. Macam orang buta lah.
Orang buta tu dari sini, diri dia sendiri pun tak tahu. Aku ni gemuk ke kurus tak tahu. Dia buta. Kita sekarang ni tahu. Kenapa tahu? Kerana tak buta. Saya tahu diri saya. Pendek, hitam, apa? Tuai. Kerana tak buta. Kalau buta tahulah. Kalau buta mana tahu je. Kemudian yang kelima, mereka yang tidak mengenal Allah pencipta alam ini dan yang menjadikan diri mereka sendiri adalah orang yang hidup tidak berakidah dan tidak bertauhid. Dia tak kenal siapa Tuhan yang menjadikan dia. Dia tak ada akidah, tak ada tauhid. Yang keenam, akidah menanamkan keimanan dalam hati seorang. Mereka yang tidak tertanam di dalam hatinya keimanan adalah mereka yang terpedaya, tertipu oleh kesenangan hidup di dunia ini. Sedangkan dunia ini mana ada nilai di sisi Allah, tak ada apa nilainya ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, mereka yang hidup di dunia tanpa dipandu oleh akidah dan tidak tertanam keimanan dalam hatinya, mereka selalu bergembira hidup di dunia ni. Lena seronok aja. Dah tua pun nari lagi. Udah umur 82 tahun nari lagi. Ada tak orang umur 82 tahun? Tapi dia tak nari. Kalau dia nari juga, itulah keadaannya. Dia nak bergembira aja hidup dunia ni. Dan berangan-angan hidup lebih lama lagi. Sedangkan dia udah masuk apa? Udah masuk bahagian apa? Masa kecederaan. Tahu ke nama apa masa kecederaan? Kita pernah main bola ke mana? Apa masa kecederaan? Tak tahu masa kecederaan. Injury time. Ini referee tu orang. Dulu masa muda tu referee tau. Ada injury time. Pentingnya bila-bila masa boleh tiup whistle tu. Ya? Yang muda ni seronok pula. Mati ada rukun kan? Tuan-tuan, ada rukun mati? Rukun mati yang pertama tuai ada. Yang kedua kencing manis ada. Yang tiga darah tinggi ada. Tai mati lah tu ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, mereka hidup di dunia dipandu oleh akidah. Kena dipandu oleh akidah. Dan tidak tertanam keimanan dalam hatinya. Mereka selalu bergembira hidup di dunia. Dan di dunia ini gembira dan berangan hidup nak lama. Yang ke-8, akidah dan tauhid. Berakidah dan bertauhid suatu perkara yang terpenting untuk mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Mereka yang jahil dalam akidah, binasalah iman dan amalan mereka dalam banyak maksiat dan dosa akan berlaku. Kerana dia tak ada beriman. Dia tak tahu benda itu berdosa kepala. Dia buat je. Yang ke-9, mereka yang hidup di dunia dan di akhirat hendak membentuk diri mereka dengan iman dan Islam yang berasaskan akidah yang sahih. Akidah mesti akidah yang betul, yang sahih, yang diterima Allah Ta'ala. Banyak apa punya? Saya ingat 9 je. Sampai 28. Cukuplah itu ya. Dah berapa? 10 dah. Cukup dah tu. Itu kesimpulannya. 8 aja. 8. 8 kan? 8, 9. Mana 10? 10 sampai 100 tu ya. Itu yang kita baca dia. Dapat kaya lah ya. Okey. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Ada siapa-siapa nak bangkang? Ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? Jawablah objection overrule kata. Bangkangan dia apa? Ditolak. Bangkangan ditolak. Objection overrule. Ya. Baik. Ada siapa-siapa nak tanya? Dah terbang di angin. Tak mana apa tadi dah. Tak ingat. Keperluan manusia beragama. Ada perbincangan dan kesimpulannya. Nombor 9 ya. Alright. Sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim.
li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat